الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. Yang saya hormati imam yang bertugas, para AJK yang bertungkus lumus berusaha untuk menyemarakkan masjid rumah Allah ini, juga asatizah yang ada, tuan-tuan guru, para ulama muslimin rahimakumullah, hafizullah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada sekian kalinya. Pada malam ini kita akan cuba menelusuri suatu kitab yang saya memilih dengan persetujuan, iaitu kitab Sirah Nabawi. Kalau orang tanya saya, Ustaz nak dapat mana kitab ni? Dekat Japarawah saya tengok ada, tapi versi itu adalah versi terjemahan beberapa syarikat. Kitab kami ni, kita panggil kitab Rahiqul Makhtum fi Sirah Nabawi. Jadi kitab ni kami dapat dalam bentuk nuskah bahasa Arab, teks. Jadi tim Kor Agama Angkatan Tentera ni dapat satu mandat untuk menterjemahkan, kerana dia berkaitan dengan kisah Nabi dan ada intipati peperangan, bagaimana strategi. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan nak cari yang saya mengajar ni, tuan-tuan kena cari terbitan Yayasan Dakwah Islamiah pada ketika itu. Jadi tim penterjemahan saya ni iaitu Major Muhammad Ramzi Omar. Kita bubuh nama dia seorang padalah, tapi kami satu tim. Jadi dikeluarkan pada tahun 2004 cetakan pertama. Sekarang cekatan yang ke-6 2011. Jadi mungkin ada cetakan yang baru, tapi ada di Japarawah tu. Yang mana ingin menelusuri kitab ini boleh beli. Tak silap hamba dalam 45 ke 48, tak ingat lah. Tapi maksudnya tujuan beli tu supaya bila hamba mengajar tu ada sedikit kita panggil pengetahuan awal yang boleh apabila hamba cerita tu hamba ngembek, tuan-tuan pun ngembek, hamba tuan-tuan pun jadi faham lah gitu. Kalau tidak, tuan-tuan tak faham. Dan kenapa hamba pilih kitab ni dalam banyak-banyak kitab tentang Sirah Nabawi ni banyak. Tetapi kitab Sirah Nabawi yang ditulis oleh penulis asal Safiur Rahman Al-Makfuri ini nisbah kepada tempat dia lah. Dan dia ni nasab keturunan kepada sahabat Nabi yang menerima Rasulullah SAW daripada Taif. Dapatnya Nabi tu, maka kira toknya dia lah. Dan beliau ini berhijrah, toknya dia berhijrah ni, dan berada di selatan India. Dan Al-Makfuri ini dinisbahkan kepada tempat kelahiran. Jadi beliau adalah penulis dan merupakan kajian tesis beliau, dan akhirnya diangkat dan dipertandingkan di peringkat antarabangsa dan mendapat tempat yang pertama. Jadi boleh katakan kitab ini hampir tepat catatan sejarahnya, walaupun berbanyak khilaf tu banyak, tapi setakat ni hampir tepat ya. Jadi kalau tuan-tuan nak cari, tuan-tuan kena cari terbitan Yayasan Dakwah Islamiah. Nanti hamba snap lah. Jadi dalam makhtutat bahasa Arab tu tebal, ni tebal lagi lah. Jadi insyaAllah kalau kita habis ni, mana kita tahulah 728 halaman, tidak termasuk bibliografi. Jadi hamba bawa hak terjemah sudah lah. Kalau hamba bawa kitab Arab tu,
Tapi tuan-tuan pun tak faham, ambo pun jadi tak faham. Dia payah. Jadi ambo baca sedikit penulis biodata atau biografi penulis ini. Beliau mana-mana kitab dia akan memulakan hamdah. Maksudnya memulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nama penulis ini iaitulah Safiyur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Fakirullah Al-Maghfuri Al-Azimi. Latar belakang keluarga ini terkenal dengan panggilan keluarga Ansar. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dimandatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu maka berhijrah. Hijrah Nabi yang pertama sampai di Taif. Maka malangnya ketika itu penduduk Taif tidak menerima kedatangan Nabi dan akhirnya sampailah ke Madinatul Munawwarah, yang mana diterima ketika itu iaitulah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi dia ni Safiyur Rahman Al-Maghfuri ni toknya dia iaitulah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau tuan-tuan biasa duduk lama di tanah Arab ni, orang Arab ni dia nak bangga dengan keturunannya, dia akan meletakkan nama anak lelaki. Contohnya dia ada 9 anak puan, Maryam, Fatimah, habis nama anak Nabi dia ambil. Tambah pula dengan nama isteri Nabi apa semua, tak ada dah nama. Yang ke-10 dia boleh nama anak dia Muhammad. Walaupun mula-mula tu dia letak Abu Fatimah, kerana anak sulung dia nama Fatimah, tapi oleh kerana akhir sekali dia boleh anak lelaki nama Muhammad, maka dia akan letak nama dia Abu Muhammad. Jadi Abu ni adalah satu gelaran bagi orang Arab lah. Jadi walaupun dia ada sejutaan pun anak, tapi kalau akhir sekali dia boleh lelaki, dia akan ambil lelaki. Nanti kita akan tahu sebab apa cerita ni boleh jadi sampai tahap ni. Jadi pada satu zaman jahiliah dulu, siapa yang memiliki anak perempuan ni boleh mengatakan bala lah, petaka lah pada keluarga tu, sial dalam kehidupan. Jadi dan itulah orang Arab jahiliah ni, ketika dia belum dapat Islam, maka dia bangga dengan anak keturunan lelaki ni. Jadi kalau kita nama Abu di Malaysia ni, nama Abu betul lah. Kalau di Arab, tuan-tuan pergi mana-mana, dia akan meletakkan, dia kata Syusmak, apa nama kamu? Ma ismukal karim. Kalau kita pergi Jordan pula Syusmak. Kalau kita pergi dekat Mesir pula adalah bahasa-bahasa dialek dia. Maka dia kata ana Abu Muhammad. Maksudnya kita kena tanya, ismak hakikah, nama kamu sebenar apa dia? Dia akan letak Qasim bin apa. Jadi aku nak panggil kau apa? Dia panggil yani yakfi Abu Muhammad. Jadi maknanya kita tahu anak sulung dia mungkin Muhammad atau anak nombor 2 dia, tapi dia akan letak anak yang pertama. Jadi penulis ini nama dia Safiyur Rahman Al-Maghfuri. Jadi dia mari daripada mana? Ketika pelusuk benua ini berdakwah, sahabat yang terkenal ketika menerima Nabi, iaitu nama dia Abu Ayyub Al-Ansari, menerima Rasulullah sebagai tetamunya sesampainya Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi ketika itu orang nak tengok mana Nabi ya. Jadi sebab tu kita ada dengar kasidah yang mendengarkan lagu Tala'al badru alaina min saniyatil wada, dia main. Jadi ketika Nabi datang tu, para kabilah melihatlah, oh ini punya Nabi ya, ini punya Nabi, ini punya Nabi. Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bezanya dengan anbiya yang terdahulu, dia tidak pernah mengangkat tangan berdoa kepada kaum dia untuk binasa. Nabi-nabi lain pernah angkat tangan, serenda kan, tak boleh dia angkat tangan. Tapi Nabi Muhammad dia tak pernah angkat tangan kerana tu. Sehingga kan apabila sampai di Taif, dia upah budak-budak supaya lempar batu kepada Nabi, hinanya setara tu. Nabi sedih, sehingga turun malaikat yang menjaga di antara dulu. Ini Taif, ni bukit, atau gunung, ni gunung. Malaikat yang ditaklif oleh Allah untuk jaga turun
menawarkan diri, ya Muhammad, as'alaka doa, kamu pohonlah doa kepada Allah Ta'ala, saya aku akan lingkupkan seperti mana aku lingkupkan kaum Lut. Sampai tara tu malaikat sedih melihat ketibaan Nabi di Taif. Taif tak terima. Tapi tuan-tuan, apabila sampai di Madinah, tuan-tuan nak pergi ke Taif untuk patah balik untuk masuk ke Mekah, ke masuk Madinah, tuan-tuan akan melalui perjalanan tu. Maksudnya daripada Mekah tuan-tuan nak pergi ke Taif. Di Taif ni semua jenis buah ada. Tuhan bagi. Sebab Nabi tak pernah doa. Jadi Allah Ta'ala pernah tanya pada Nabi ketika Isra Mi'raj, hatta mata ya Muhammad, sampai bila mutasai guna mempunyai keistimewaan ini? Dia kata hatta yaumul qiyamah, di mana umat aku besok dalam hati dia ada sekelumit iman. Sekelumit iman dia, mana lebih kecil daripada zarah, lebih kecil daripada COVID-19. Ada setara tu ya, dia akan tarik masuk syurga. Itu Nabi Muhammad. Masa ketika tu baru dia akan angkat tangan untuk memohon syafaat dia supaya Allah Ta'ala ampunkan. Maknanya orang ni masuk neraka dulu lah. Maknanya syafaat Nabi Muhammad ni besar tak besarnya, sehingga kan ketika di Isra Mi'raj, kata ulama, apabila dia melihat banyaknya kaum, maka dia tanya kepada Jibril, ma hadzal, min aina ya'ti hadzal qaum. Dan akhirnya sekali bila dia tanya beberapa perkara tu, Jibril terkasima, Jibril sedih, tak boleh nak jawab. Dia kata hadza ummataka ya Muhammad. Nangis Nabi. Mana banyak umat Nabi tu masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Kita nak cerita je tuan-tuan, buat apa kita bawa banyak kitab ni, supaya kita lebih cintalah kepada Nabi. Kita nak tengok Nabi melalui kitab-kitab dia lah. Kita nak kenal perjuangan Nabi, kita kena melalui kitab-kitab dia. Salah satunya kitab ni lah, nama dia Rahiqum Maktum fi Sirah An-Nabawi. Carilah. Tapi terkenal lah. Dulu ambo ada PDF dia. Dia mari anak ni telefon telah ada orang hadiah lah. Telefon dulu yang lepasnya habis semua kitab-kitab PDF dalam tu. Tak boleh kosing Jadi sebenar suku Ansar ini terbagi kepada dua kelompok. Suku Ansar ni yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah kita panggil Muhajir. Yang menerima penerimaan itu kita panggil Ansar. Maka Ansar ini dipecahkan kepada dua kelompok menurut kitab ni. Kelompok pertama yang memang benar-benar kalangan cucu-cicit sahabat yang terkenal dalam kelompok Nabi Muhammad ni. Mereka menghafaz dan sehingga mereka tahu keturunan. Orang Arab ni tuan-tuan, pengalaman duduk Mesir 9 tahun. 9 tahun duduk Mesir, capung lagi. Memang besar di negara Arab lah. Jadi daripada matrik, diploma, diploma lanjutan, degree, siapa nak sambung master PhD pun kira gitulah, tapi sampai setakat degree je lah. Tapi nak kata lama duduk Mesir ni kerana sukunya ngaji. Orang Arab ni kalau kita tanya, Mas Mukal Karim, ma ismuka, dia akan kata ana Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad. Dia akan sebut 7 keturunan ke belakang. Ini kelebihan orang Arab. Dia akan ingat 7 keturunan yang ke belakang. Lepas pada 7 tu tak ingat. Dan biasanya kalau tuan-tuan belajar kitab, orang akan tanya nama dia, kunyah dia, gelaran dia, dan tarikh wafat dia. Biasa kalau tuan-tuan belajar kitab Arab ni, dia akan tanya. Dan kalau soalan periksa dalam di Mesir pun dia akan tanya nama dia apa, gelaran dia apa, wafat dia bila. Itu banyaknya asatiza atas mana lagi pondok Sungai Durian ke mana, dia akan tanya. Bila disebut nama sikit Abu Bakar As-Siddiq, ismuhu hadha, wafat dia tahun 63, gini dia akan sebut sekian dan sekian. Dan kelompok yang pertama ini kelompok yang mewakili golongan minoriti sejumlah kecil. Manakala kelompok yang kedua bukan berasal daripada keturunan sahabat, tetapi ini yang lebih terkenal secara muktamad. Jadi kelompok Ansar ni dipecahkan kepada dua. Ada yang majoriti daripada kelompok sahabat. Sahabat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala beri jaminan pada dia. Dan salah satu sahabat yang pernah terlibat dengan isu yang tersebut tadi, apabila dia bawa anak dia di pinggir kota, dia gali lubang.
Dalam kitab Ahli Sabah dan beberapa kitab ada menceritakan, sehingga kalau ketika dia duduk koreksi, dia duduk memikirkan dosa-dosa dia yang silam itu, dia tak akan terlepas menangis isu ni. Ketika dia sampai di pinggir perota, dia bawa anak puai dia. Oleh kerana zaman itu siapa ada anak puai ni sia, tak molek bala petaka tu. Jadi dia bawa anak puai tu kecil lagi dalam berapa tahun. Ada mengatakan 8, ada mengatakan 10, ada yang mengatakan 13. Dia korek sama-sama lubang tu dengan ayah dia, Umar. Lepas tu dah cukup dalam, dia kambuh anak dia sampai bunyi abi tak ada bunyi. Punya jahil sampai setara tu Umar. Tapi bila terdapat Islam, dialah kita panggil sebagai sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai, sebab dia kata ketika Rasulullah SAW wafat, dia bangun, dia tak boleh terima kepada kewafatan Rasulullah. Maka dia kata, manil ladzi yaqulu Muhammad, siapa di kalangan kamu yang kata Muhammad ni mati, aku akan pancung kepala dia. Sampai setara tu, mana dia tak boleh terpisah dah dengan Nabi Muhammad. Dan apabila keturunan ni berhijrah ke India, maka sampai di India itu mereka duduk di satu tempat namanya Al-Makfuri. Dan kelahiran penulis ini pada bulan Jun 1943, tercatat dalam sejarah kelahiran dia lah. Dan beliau ini dikenali dengan nama dia adalah dipanggil Husain Abad. Itu nama betul dia. Nama gelaran dia Saifullah Al-Makfuri. Tetapi nama gelaran kenalan dia, kalau tuan-tuan pergi di selatan India, ada satu tempat ternama Uttar Pradesh. Di situlah tempat asalnya. Di Uttar Pradesh ni golongan-golongan bangsawan. Tuan-tuan sebut je kalau pergi di India, di atas lagi pada Mumbai. Di Uttar Pradesh ni satu tempat yang memang orang bangsawan India. Jadi pendidikan dia panjanglah, sehingga kan dia mendapat pengiktirafan, sehingga kan dia menguasai banyak ilmu-ilmu, dan akhirnya dia menyambung pelajaran terus sampai di mana di sekolah Darul Hadis, sehingga kan akhirnya beliau sampailah ke satu tahap. Setelah itu beliau melanjutkan pelajarannya di Universiti Salafiyah pada Oktober tahun 1974, dan ketika itu beliau mendapat beberapa gelaran kerana menulis beberapa kitab. Di antara kitab yang terkenal yang beliau pernah menulis iaitulah kitab Syarahul Arab, yakni dalam bahasa Arab. Disusunnya pada tahun 1962. Kitab merupakan syair-syair yang menarik, yang menceritakan tentang kehebatan bangsa Arab ini. Yang kedua, dia pernah mengarang kitab Ar-Risalah Al-Masabih fil Masail Tarawih, yang mana kitab itu kitab asal karangan Imam Sayuti dan diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu. Dan beberapa banyak lagi lah dia menceritakan. Dan kitab yang paling terkenal iaitulah kitab ni, dipanggil kitab Rahiqum Maktum fi Sirah Nabawi. Baik, bila sebelum kita masuk tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak kenal bangsa Arab ni. Apa yang dinamakan kedudukan tanah Arab dan bangsa, atau kita panggil kaum. Kedudukan tanah Arab ini dari segi dasar perkataan dia bermaksud padang pasir yang belantara, tanah gersang yang tidak mempunyai apa-apa sumber pun. Dia panggil Araba, yu'aribu Arabiyan. Tanah yang gersang, tanah yang tak ada sumber, kering kontang. Maka perkataan itu digunakan sejak zaman berzaman. Jadi bila sebut saja perkataan itu, tanah Arab ini adalah satu bermaksud padang pasir serta tanah yang gersang, tidak mempunyai sumber air serta tumbuhan. Gersang, saya rasa di depan saya yang umur mungkin 70, yang 60, mungkin yang pergi Mekah tahun 80-an. Masa tu Arafah memang tak ada lah. Sekarang ni Arafah dah macam
kita panggil taman lah kan? Dulu tak ada apa-apa tuan-tuan. Walaupun ni ada tumbuhan panas betul ya. Kalau tuan-tuan ikut jalan tikus daripada Makkahul Mukarramah berjalan kaki, ambo pasal sempat bertugas sebagai pembimbing ibadat haji kan. Jadi kalau kursus haji tu ambo biasa mengajar di Masjid Telipuk. Cuma tahun ni ambo mengajar di Masjid Terai. Kalau mula-mula dulu Masjid Kuban Batam, lepas tu Masjid Kuban Kerian. Jadi orang nak pergi haji kat, kalau Kota Baru ni akan jumpa lah. Dia ada 4 atau 5 stesen yang buat kursus asas haji ni. Orang nak pergi haji akan jumpa lah pembimbing-pembimbing haji. Kalau di Telipuk, Profesor Madya Dr. Azhar, pensyarah di UMK, atau dulu ambo dengan Cik Kamarudin Kamil, timbalan pengarah bagi sekolah. Lepas tu kalau di Masjid Pasir Pekainya, Ustaz Syafi'i Mudir Mak Tafiz Bustanul Arifin dengan Ustaz tak ingat nama dia. Lepas tu di Masjid Seterai tu Ustaz Badrul Hisham duduk di Jahit dengan Ustaz Ayub, sahabat ambo ketika di Mesir di Syubra dulu, Ustaz Ayub Al-Hafiz. Lepas tu satu lagi Masjid Kuban Kiam ambo lah masa tu. Jadi empat tempat ni, 5 tempat ni adalah stesen untuk Kota Baru untuk mengajar ni. Ambo nak ceritanya, bila kita sampai awal tu, bila kita berpeluang untuk melihat kawasan Masyaril Haram. Masyaril Haram ni apa? Antara Musdalifah, Arafah, Mina. Itu dipanggil Masyaril Haram. 3 tempat ni. Sebenarnya dalam 21 kilo je. Tapi oleh kerana 8 juta pada satu-satu masa tu, dia menyebabkan berpuluh-puluh jam. Waktu jadi congestion. Jadi itu. Jadi bila kita ikut lorong tikus ni, orang yang miskin ataupun orang yang kulit hitam ni daripada Ghana, Chad, Sudan, mereka berjalan kaki. Mereka berjalan kaki daripada Afrika tu, tepuh masuk Mekah. Masuk Mekah dengan visa umrah. Bila dia nak pergi haji, dia akan duduk dengan secara haram. Masa dia akan duduklah di mana tempat, tuan-tuan bayangkanlah. Bila kita pergi laluan tikus ni, jumpa ada yang apa? Kita panggil tulang belulang, hok kering, mati, orang tak sapa. Bayangkan dia daripada bila masuk bulan haji, bila masuknya 1 Syawal, Allahu Akbar Allah, sampai tenggelamnya matahari pada 9 Zulhijjah tu, esoknya 10 Zulhijjah. Habis lah, tak ada. Habis lah. Maknanya dalam 2 bulan berapa ya. Selepas tu nak boleh sampai ke 30 Ramadan adalah bulan umrah. Jadi dia sampai tu sebelum bulan haji lagi. Dia buat umrah, lepas tu visa dia mati kan. Maka dia duduk dalam keadaan sebagai pendatang. Tuan-tuan bayang macam mana dia nak hidup sampai ke bulan haji. Kita selepas raya puasa 2 minggu selepas tu, kapal terbang ni pakat nak terbang lah. Itu kereta yang pertama, kereta yang kedua, kereta ketiga, sampai yang terakhir ada tu kereta yang ke-40 apa itulah. Jadi hamba berkesempatan untuk terlibat dengan operasi. Bila kita tengok sebelum jemaah haji Malaysia siapa, petugas-petugas ni akan sampai awal. Dia ada sorti 1, sorti 2, adalah kumpulan-kumpulan advance yang mari. Hamba sempat tengok laluan tikus ni, maka dia tunjuk kata, Ustaz, ini torik, ini jalan. Kalau orang berjalan kaki, dia tak akan ikut jalan main road, dia akan ikut jalan ni. Yang mati, yang apa, tuan-tuan bayang bagaimana nak dapat haji kan? Dan tuan-tuan pun tahu haji ni ada 4 tingkatan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dia pergi haji dia atau dia pergi umrah, dia balik umrah sepuluh tak ada apa-apa. Sebab yang dia tidak kejar tu mabrur. Dia ada mardud, dia ada makbul. Lepas tu dia ada mardud, makbul, makbul. Lepas tu dia ada satu lagi dia panggil haji mabrur. Yang kita nak mabrur. Apa beza makbul dengan mabrur? Makbul ni dia setakat untuk diri dia ya. Dia setakat untuk diri dia ya. Kalau dia nak beri syafaat pun tak lepas. Tapi kalau mabrur, apabila Allah Ta'ala tanya, "Kamu nak gapo?" Aku nak bawa isteri aku, anak-anak aku, puak-puak aku masjid ni Raudhah ni masuk syurga kalian aku. Kalau Allah Ta'ala izin masuk.
Sebab tu dia kata al-hajju mabrur. Sebab tu dia kata Allahumma ja'alana hajjan mabrur wa sa'yan mashkur wa zamban maghfur wa amalan salihan mutaqabbala wa tijaratana tijaratan lan tabur. Tak ada jual beli paling mahal sekali Allah Ta'ala beli kita, hajjil mabrur. Haji mabrur ni ada satu tiket yang kita tempuh, kita buat sendiri. Kalau kita pergi 2 orang kat, bini kita ada dah jaminan untuk masuk syurga, kita ada satu jaminan dah untuk syurga. Cuma kita nak maintain macam mana ya, supaya dia tidak jadi mardud ataupun dia tidak jadi pecah lah. Yang tu lah kita nak kena jaga, gotu goni. Untuk dapat mabrur bukannya payah, tapi untuk robek mabrur senang ya. Paling besar sekali ketika dia duduk di masyarakat air, dia beratur panjang tandah, nisbah dia 100 orang 1 tandah. Gitulah kita boleh kata. Bila dia beratur, mari pak cik umur 70 tahun, mari pitah nak kecil. Padahal kita pun boleh kan. Jadi bila Tuhan nak tunjuk akhirnya pak cik tu dah tak tahan dah, kita tak bui pak cik ni. Dia kecil daripada kita, dia buka aib dia sendiri. Kebodohan tu berlaku pada kebodohan siapa? Kepada kita. Kita boleh lagi, boleh kemuk lagi kecil kita ni. Tapi pak cik tak lagi dah. Kalau kita bagi dia masuk berapa minit je. Tapi situ kita boleh tengok mabrur ke tak. Macam tuan-tuan pergi Mekah, pergi umrah, dia kata ambil satu makanan satu. Kita ada isteri 1, 2, ambil apa 3, 4, lepas tu tak habis buang. Di mana kemabruran? Macam itulah kita nak cerita. Lepas tu tak payah cerita lagi balik masjid, kita dengan isteri kita dengan jemaah kita. Jadi mana nak ceritanya tuan-tuan, bila kita melalui perjalanan ini, kita akan lihat. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kenal rapat sahabat kita ni, sekali minum kopi, duduk ke apa ni, tuan-tuan musafir dengan dia. Sebab tu ada katakan safara qit'atun minal azam. Perjalanan musafir itu dia akan membentuk rupa diri dia sendiri. Kalau tuan tak percaya, tuan jalan tanya jauh sini kita nganu ya, tuan pergi berdua dengan isteri, boleh terbit dah perangai asal dia. Di situlah tuan akan cuba koreksi bagaimana untuk membentuk kembali. Mana kalau bini kita tersasar kat, mana salah kita, ada tidak salah dia dah. Pasal tu taklifkan kepada kita untuk bentuk dia, dan dia memang asal bengkok Jadi kamu tinggalkan dulu cerita tu. Nak ceritanya, kedudukan tanah Arab ini dipecahkan kepada 3 kelompok. Kelompok pertama dia panggil Arab Ba'idah, yang mana bangsa Arab kuno. Dikategorikan dalam kitab ni, dikategorikan. Contohnya kaum Samud, kaum Lut, dan kaum-kaum yang tuan-tuan pernah pergi Jordan. Kalau tuan-tuan pernah sampai Jordan, kalau tuan-tuan tengok cerita, kita panggil apa nama cerita tu dekat Cleopatra tu, cerita Indiana Jones, yang dia berlakon tu, itu memang cerita betul. Tapi dia buat lakonan di situ. Itu adalah bangsa yang boleh buat rumah daripada gunung Ghana. Dia ketuk batu tu, dia batu tu, dia buat sehingga menjadi penempatan tempat kediaman dia. Itu di Jordan. Berhampiran di depan tu sedikit ada Laut Mati. Laut Mati tu memang orang ambil air dia tu untuk kulit sopak, tapi Laut Mati itulah Allah Ta'ala mengangkat dengan izin Allah Ta'ala, suruh malaikat angkat dan tenggelamkan. Di situlah kaum Lut tenggelam, binasa, termasuk dengan isteri Nabi Lut sendiri tenggelam. Kelompok yang kedua dinamakan bangsa daripada keturunan yang Arab, ataupun dipanggil Arab Aribah. Tadi Arab Ba'idah, yang kedua Arab. Tuan-tuan tak perlu hafal ni, tuan-tuan cuma just dengar dulu supaya tuan-tuan tahu cerita asal-usul dia. Yang ketiga dia pecahkan kepada bangsa Arab Mushtaribah dipanggil. Jadi ada Ba'idah, Aribah, Mushtaribah. Jadi kelompok yang inilah dipecahkan kepada 2. Pendek ceritanya, bila keturunan ni pecah kepada 2, dan masa itu orang Arab golongan yang ketiga, kita panggil bangsa Arab Mushtaribah ini, yang terdiri daripada keturunan Nabi Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam dikelompokkan dalam keturunan yang ketiga, iaitulah bangsa-bangsa Arab Mushtaribah. Tadi Aribah, Ba'idah, Aribah, Mushtaribah.
Jadi didekatkan ceritanya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikelompokkan dalam golongan kelompok yang ketiga, iaitulah Mushtaribah. Maka ketika itu perkampungan dinamakan satu perkampungan Ar, Alif Ra, Ar, yang mana terletak di pesisiran sungai Furat berhampiran dengan Kufah. Kufah ni Baghdad, Iraq, Iran, kawasan itulah, Baghdad. Dan hasil pertemuan daripada kajian kitab ini menunjukkan bahawasanya kaum keluarga Nabi Ibrahim AS berada di sekitar tu, di sepanjang sungai Furat, di sekitar Baghdad, iaitu Iran, Iraq dan seumpamanya. Dan seperti diketahui dalam catatan, Nabi Ibrahim AS berhijrah daripada Iraq menuju ke Harran, satu tempat daripada kota ke kota ni, daripada Baghdad dia berhijrah kepada Harran atau dinamakan Harra. Maka daripada Harra itu dia berhijrah pula ke Palestin. Di sinilah bermulanya sinopsis cerita. Bila di Palestin itu, ketika itu dia mergiat kerana telah ditaklifkan sebagai Nabi. Jadi dia ada kaum dia, maka dia berdakwah kepada kaum dia, sehinggalah beliau berdakwah daripada Palestin sampai ke Mesir. Sesampainya di Mesir, sesampainya Nabi Ibrahim di Mesir, di sana Fir'aun ni adalah satu gelaran bagi raja. Raja kita panggil Fir'aun. Jadi raja yang ditenggelamkan oleh Nabi Musa melalui tongkat dia, sungai laut yang ditenggelam, Laut Merah itu, iaitulah dia panggil Ramses II. Dia ada banyak nama. Dia ada Ramses I, dia ada Ramses II, dia ada Tutankhamun, dia ada Cleopatra, dia banyak cerita lah. Tapi yang tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan masuk ke museum kena bayar 40 ya tu, 40 Junai. Tuan-tuan akan tengok satu makhluk Allah yang Allah Ta'ala dah sebut dah dalam surah Al-Quran ini, bahawa ni bangsa raja ni, makhluk Allah ni aku akan simpan dia supaya kamu melihat, afala tatafakkarun, supaya kamu berfikir bahawasanya bila dah dia ada kekuasaan yang paling hebat sekali, dia mengaku dia Tuhan, ana rabbukumul a'la. Itu maka itulah. Tapi ketika tu kata ulama, kalau dia bertaubat ketika tu, Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala taubat dia, settle cerita. Tapi Allah Ta'ala ketika dia nak bertaubat tu, laut tu sudah bercantum semula. Dia nampak tu baru dia kata Allahu Akbar. Ada ulama mengatakan dia sudah taubat di situ, tapi taubatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia mati dalam kekufuran. Dan jenazah dia timbul seolah-olah masinnya laut ini, sehingga kan menimbulkan, dan akhirnya disimpan di museum di Mesir, di Kahirah, tuan-tuan. Jadi kalau setiap kali Mokpok mari buat ziarah, hampa masa tu kerja part time sebagai tourist guide. Dah tak ada nak buat macam mana lagi dah, nak cari duit payah ya. Duduk lama, beasiswa 4 tahun je. Jadi kalau marilah Malaysia Airlines akan telefon, dia kata Ustaz Muhaidi free ke? Ni ada satu rombongan daripada Kota Baru contohnya, daripada Malaysia, kita akan bawa lah pergi ke tempat-tempat ziarah. Jadi hampa masa tu kerja part time sebagai kita panggil pemandu pelancong lah dengan syarikat Malaysia Airlines. Jadi sampai di sana, ketika dia sampai di situ, maka Fir'aun ini dia kenal kepada Siti Sarah. Disebut di sini, ketika sampai di Mesir, raja yang bernama Ramses ni, dia ingin melakukan suatu perkara yang tidak senonoh pada isteri kepada Nabi Ibrahim ni, namanya Siti Sarah. Apa yang dia buat? Dia menawarkan supaya kau minta cerai dengan tok lakimu, menikah dengan aku, senang hidup. Ajar kan zaman-zaman jahil dulu kan, biasa kan dia buat benda pelik-pelik ni. Jadi mana buktinya sejarah ni ada dah. Tapi oleh kerana taatnya Siti Sarah ni kepada Ibrahim, dan Allah Ta'ala ingin menjaga nasab Nabi Muhammad SAW ini supaya tak gagah,
Maka Siti Sarah tetap dengan Nabi Ibrahim. Dia kata lah ke mana pun, mutawalah beli aku ke apa pun, aku tetap dengan cik abang aku nama Ibrahim. Dia hasil daripada penolakan itu, maka Fir'aun sangat-sangat terkesan. Maka dia menawarkan anak dia bernama Siti Hajar. Dia kata ginilah Siti Sarah, aku tak gaji lagi jumpa orang puan tolak. Aku punya tawaran, mu dari antara orang yang tolak. Kapten hebat lah mu lah. Aku selut lah. Tak ada lagu tu dia cerita, tapi maknanya dia selut dengan perangai Siti Sarah. Maka dia menawarkan anak dia Siti Hajar. Oleh kerana Siti Hajar ni orang baru, nak masuk dalam kelompok keluarga Ibrahim, tak boleh lah. Maka di sinilah, kalau orang nak tanya mana dalil kahwin dua ni, sini di antara salah satu dalilnya. Ketika itu dia nak pergi mari payah kan. Maka dia kata, lagu mana ni Abang Hing? Ada orang baru ni. Lagu mana adik Siti Sarah? Gini lah Abang Hing, payah-payah kat nikah ha? Orang lelaki kalau dapat tu kan. Lalu lah, maknanya lesson besar. Tapi kalau kata mana dalil, ni dalil salah satunya. Jadi mana berlakunya perkahwinan dua ketika dia nak pergi musafir payah pasal ada bukan mahram dalam kelompok dia. Maka Siti Sarah membenarkan Siti Hajar dikahwini. Okay. Namun besarnya ujian pada Siti Sarah ni, kahwinnya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, ngandung Siti Hajar. Dengan Siti Sarah tak mengandung lagi. Jadi atas dasar perkara itu, dan akhirnya disebabkan keadaan itu, maka Nabi Ibrahim pun baliklah ke Palestin. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan suatu kurniaan yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim. Lama dah dia tunggu anak ni, ratus-ratus tahun. Maka lahirlah zuriat dia yang pertama, namanya Ismail. Maka bila Ismail ni lahir, dia tak lari dah. Sifat cemburu wanita ni mesti ada. Dia kata, dah lah aku bagi kursi dengan tok lelaki, lepas tu mu mengandung pula Siti Hajar. Aku ni. Jadi dia kata ginilah Abang, hamba memelah terima dia sebagai madu, tapi hamba tak boleh lah Abang, hamba fikirlah mana-mana. Jadi lalu Siti Sarah mendesak kepada Nabi Ibrahim supaya mengasingkan Siti Hajar dengan dia. Maka dalam keadaan itu, ketika dia payahlah pasal ni ada anak, ni tak ada anak lagi. Ni lama dah dengan dia. Ni baru tapi boleh anak. Macam mana tuan-tuan? Pening tak? Pening koyak mikir kata pening. Kalau aku tahulah lagu ni tak menikah dua kali. Gitu. Jadi akhirnya bila berlakulah lagu ni, dia desak nak tinggal mana Nabi Ismail dengan mak dia nak tak mana ni. Maka Nabi Ibrahim pun bawalah dia ke semenanjung Hijaz. Ni nak jadi cerita ni, yang mana di sempat itu dinamakan Baqa, Wadi lembah yang tuan-tuan tengok tu. Katalah ni Kaabah dia. Dia duduk dekat dalam lembah. Sebab tu tahun bila? Tahun 18 ke 1930 berapa? Kaabah pernah tenggelam kan? Sebab dia tidak ada pipe, orang panggil bukan piping apa? Dia tidak ada longkang. Dia memang duduk di antara lembah. Ini Kaabah ya, dia duduk. Maka kalau mari air takutlah. Jadi dia tinggalkan di situ. Apa yang ditinggalkan ketika itu? Dia meninggalkan sedikit tamar, dan tanpa ada beberapa peninggalan makanan yang lain. Tak ada, kering kontang. Kalau fikir kat zalim kan deh. Tapi nak buat mana? Dah oleh kerana cemburu, tinggallah dia di situ. Maka ketika itu tanah tinggi itu seperti busuk. Dia macam satu tanah tu. Maka sampai di situ, apabila berlakunya aibah ataupun kita panggil banjir, maka mereka berpaut di sebatang pohon, di mana pohon itu yang mengeluarkan air telaga Zamzam. Ni bukan keluar air telaga Zamzam, mana ceritanya Zamzam tu duduk di kawasan pohon tu. Dan akhirnya bila sampai di situ, dia pun pergilah
meninggalkan Siti Hajar bersama dengan Ismail yang baru lahir. Tuan cuba bayarlah, fikir-fikirlah. Baru lahir, pantai tak habis lagi ke apa, tinggal pula. Tu kata kadang-kadang puan ni ialah susah kan nak rakyat lah. Maknanya kalau dia dah kata setara tu kat kita bermulalah sakit kepala lah kita ya. Penedor setakat 2 butir tak cukup, tambah pula 2 butir tak cukup. Nak pula macam contoh dia mengandung nak pula rusa, cari rusa. Nak pula gajah, cari gajah mana nak cari, duduk tengah-tengah. Jadi nak cerita tuan-tuan kalau dia dah buat keputusan apa ni. Tuan-tuan pun tahulah, tuan-tuan pernah jadi suami kan. Jadi nak ceritanya apa ni, sebab tu kita kena tarbiyah dia pelan-pelan. Sebab dia mari baikot dah. Kalau kita nak cuba lurus, atau kalau kita lurut, kita hanyut. Jadi kita kena lurut dengan cara agama macam mana. Ibarat kata orang tuan-tuannya, kita tarik. Nak hajar pun tak pandai. Tuan-tuan lebih sini pada hamba, ayuh pakai ayuh pun ada, pakai tuk pun ada. Mana tarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselera. Macam mana nak buat tu? Kena fikir lah. Jadi dalam keadaan itu tinggallah dia di situ. Kemudian marilah kabilah daripada mana sekalipun, apabila nak pergi ke sana, dia mesti lalu lembah ni. Maka ketika dia lalu tu, dia jumpa Tok Ngulu hak mula-mula buka bakar ni, Mekah ni, Siti Hajar lah. Dia kata, ya fulan, asta'zinuka, minta izin kepada kamu, aku nak pergi sana tapi aku nak teduh sebentar. Dalam sehari dua sebelum aku meneruskan perjalanan. Dia kata, faddal ya sayyidi, silakan kamu nak buat apa-apa. Selepas 2-3 hari tu, kabilah daripada Yaman ni sampailah ke Eropah. Balik pada Eropah, nak balik ke semenanjung Tanah Arab, mesti melalui semenanjung Hijaz ni, singgah lagi. Jadi lama-lama apabila banyak turun ni, maka ramailah penduduk. Tapi sebelum tu nak jadi penduduk ni, kerana ketika dia duduk dalam sorang-sorang ni, ini Allah Ta'ala nak tunjuk betapa kuatnya Siti Hajar, tawakal dia kepada Allah Ta'ala. Itu yang berlaku baina Safa wal Marwah. Dia berlari daripada Safa, lari sampai ke sana. Ya Rabb, dia minta, dia nekat, dia kata, ya Allah, kalau mu tak ada lah makan nak gapo pun, kata mubuilah ke anak aku ni, tak ada makanan dah, susu pun kering, tak ada gapo. Sampai ke situ dia berlari pula. Yang tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan buat umrah, tuan-tuan buat haji tu, tuan-tuan nampak lampu hijau tu, tuan-tuan akan lari apa? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lamu innaka la anta azul akram. Tuan-tuan akan sebut benda tu. Tapi lah ni pasal apa orang puan tak boleh lari dulu Siti Hajar, malaikat dengan Allah yang melihat Siti Hajar ni lari. Lah ni kalau kita suruh bini kita berlari, siapa tengok? Habislah tuan-tuan Arab ni melihat, habis pahala dia. Jadi sebab itulah dia sunatkan kita berlari anak. Orang puat dia berjalan, habis-habis pun dia boleh berjalan laju. Padahal mengatakan makruh lah, sebab dia menampakkan dia punya pergerakan. Orang Melayu ni cormak lagi kalau kena orang Arab ni, kata dia tak pakar tu, tak pakar ni, dia berlari macam kita berlari, kita pun tak rajin tengok. Boleh juga pedah boleh mabrur kita dah. Sebab tu nak cerita, hamba pernah tuan-tuan tanya satu, dia duduk di kawasan Masjidil Haram ni, paling malas sekali, paling caroleh sekali, tosih. Dia duduk, dia congok, dia tengok Kaabah tu, dia dapat 20 rahmat. Satu hari Allah Ta'ala turunkan 120 rahmat. 20 tu untuk orang yang melihat, 40 tu untuk orang yang beribadat, 60 ni untuk orang yang tawaf. Sama ada dia tawaf yang ada nama, ataupun tawaf dia panggil tawaf sunat. Jadi orang tanya kita, lagu mana Ustaz, mana lebih afdal? Jadi apabila dia masuk Masjidil Haram, tawaf lebih afdal daripada solat tahiyatul masjid. Maka tawaf itu dinamakan apa? Tawaf tahiyatul bait. Tawaf tahiyatul
bait, dia tawaf. Saja aku mengerjakan tawaf, tawaflah dia bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang paling malas sekali. Jadi hamba jumpa satu pakcik tu, dah kita ceramah, dia kata, gini ustaz, hamba ambil yang paling terkelas sekali. Dia pun masuk dalam masjid tu, kita tahu dah dia tengok gapo. Dia duduk tengok bini dia tawaf. Dia tak tawaf dah ke? Dia tengok hati. Betul-betul tengah ngah. Betul-betul tak tutup balik. Dah kata ni tak jadi pakcik ni. Pergi duduk tepi dia. Bila dia tengok tengah ngah tu, Allah comelnya. Kalau taran ni jadi bini aku. Rupanya dia tengok orang Turki. Dia tengok orang Arab. Jadi tak bolehlah 20 rahmat tu. Habis diskaun dia habis. Dia sepatutnya dia tengok tu, dia puji Allah SWT. Dia tengok tu, labbaik Allahumma labbaik. Patutnya tak tu. Ataupun dia baca Allahu Akbar subhanallah. Dia tengok orang puai mata hijau, mata biru. Tak ada. Tapi mana satu hari tuan-tuan masjid di Masjidil Haram, tuan-tuan masuk saja, kalau tuan-tuan buat tawaf tu, tuan-tuan dapat 60 rahmat. Tuan-tuan ibadat, tuan-tuan dapat 40. 20 untuk orang yang tengok kapah je dapat pahala. Dia kata besar. Jadi bila dia saya Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, berapa minit kamu ada ni? 2 minit lagi. 1 minit lagi. Kau boleh berhenti dah. Bagi kita lah, bagi kita berhenti lah. Kita nak bercerita bersubuh ni, tak ada masalah. Jadi bila dia Safa Marwah lagi sampai di Marwah. Sampai di Marwah tuan-tuan dia angkat, dia nekat bulat-bulat betul. Ya Allah. Dia minta lah sekarang ni dengan tawakal dia tinggi dan tak ada dah gantungan dengan makhluk dah. Dia direct dengan Allah Ta'ala, maka dengan itulah hentakan yang terakhir pada ujung bidah kaki Ismail, maka mengeluarkan air. Jadi kata ulama, nama air itu sebenarnya bukan Zamzam. Allah wa Rasul yang tahu. Jadi nama Zamzam tu kerana dia kepung. Dia panggil Zamzam. Kepung itulah dinamakan Zamzam. Jadi yang memberikan nama tu air tu oleh kerana Siti Hajar mengepung, maka dinamakanlah Zamzam. Kepung Zamzam. Nama yang sebenar Allah wa Rasul yang tahu. Jadi nak ceritanya, punca daripada sebutir air itu, punca mata air itu keluar, yang mengeluarkan Zamzam. Akhirnya rombongan yang nak pergi ke sana, dia akan singgah teduh. Lepas tu dia dari sana nak patah balik ke sini, dia pula berteduh. Sehingganya akhirnya menjadilah kepada satu tempat yang sangat mukarram, yang sangat mulia, dinamakanlah Makkah Tul Mukarramah. Ini sejarah nak ceritanya. Jadi kalau orang tanya siapa yang mula-mula buka wadi tu, Baqaq ni, Siti Hajar. Jadi pendek ceritanya tuan-tuan, bila sampai di situ tu, maka dalam keadaan itu, bila lama tinggalkan Ismail ni, maka timbullah rindunya Ibrahim kepada anaknya. Dan nak jadi cerita pula, bila dalam keadaan itu berlaku, akhirnya bila dia balik, lama-lama sekali tak balik jumpa. Bila jumpa pula dengan Siti Sarah, bolehlah tubik anak nama Yaqub yang mengeluarkan Bani Israel ini. Jadi nanti kita akan sampai satu ketika lah, kita akan cerita bagaimana, apa sebab puncanya Nabi Muhammad ini tidak diterima oleh Bani Israel. Apa? Dia tahu. Dia panggil apa? Nabi yang terakhir, Khatimul Anbiya. Dia tahu. Sebab Bani Israel ni bangsa cerdik. Tapi apa dia tak boleh terima Nabi Muhammad masuk dalam kelompok dia? Salah satunya kerana bukan daripada Yaqub, datang daripada Ismail. Itu tuan-tuan. Banyak lagi nanti kita akan jumpa dalam kitab ni. Panjang. Agak-agak boleh habis lah itu insya-Allah. Ceritanya bagaimana, dia ceritakan perinci dan perinci, sehinggalah tuan-tuan dalam kitab ini menyebutkan apabila dia rindu, sebelum dia nak sampai itu, dia mimpi. Dia kata apa? Falamma aslama wa tallahu lil-jabin. Dia mimpi pula kena sembelih anak dia. Ni sebab itulah Ibrahim dibagi gelaran Ibrahim Khalilullah. Ibrahim Khalilullah. Kenapa? Kerana di antara, selain pada ujian yang paling besar oleh Nabi Muhammad, Ibrahim banyak ujian dia.
ujian tak ada anak, ujian tua, ujian pula dapat anak pula kena tinggal, itu ini dan ini wek ni, dan akhir pula bila dapat anak kena sembelih pula. Sampai dia kata apa, wana ay Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Jadi cerita ni sangat-sangat seronoklah nak ceritanya. Tapi kita berhenti dulu sampai setakat ini, yang mana menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim rindu sangat kepada putranya Ismail, sehingga kan bila dia nak musafir tu dia mimpi untuk melihat bagaimana anaknya, dan dia bertanya pandangannya, kaifa ru'ya, bagaimana pandangan kamu, aku mimpi gini-gini. Inilah anak, salah satu contoh anak yang bertakwa. Maka dia kata, kalau dah begitu, faddal amr min amr, ini adalah perintah daripada perintah Allah ya, wahai bapaku, faddal ya sayyidi, silakan, payah dah nak cari anak gini. Jadi orang kata model anak yang boleh kita ambil salah satunya apabila mendapat tamparan yang sangat hebat, apabila mimpi untuk menyembelih kepada Ismail, maka Ibrahim dalam keadaan ragu-ragu, tapi anak dia meyakinkan, ya Allah, wahai ayahku, kata ini adalah perintah Allah, maka kau laksanakanlah. Sehingga kan dibagi pula pandangan begini-begini, macam mana nak cara sembelih supaya begini-begini, dan hingganya berlakulah kita buat Aidul Adha itu, dan akhirnya binatang korban itu digantikan. Binatang yang zaman Khabil dan Habil itu diraibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya ditimbulkan balik, diganti kibas itu kepada Ismail. Maka kita nak tu jadi kibas. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, betapa besarnya perjuangan Nabi Ibrahim Khalilullah, sehingga kan ujian yang paling besar sekali lah nak kena sembelih anak dia sendiri. Tapi sebenarnya tuan-tuan, berarti kita kena tahu matlamat apa sebenarnya bila kita melakukan rebel. Bukan kata nak makan. Jadi kita kena faham molek. Jadi alhamdulillah dengan ada asatizah kuliah ni, maka kita fahamlah kalau kita nak makan kat, kita beli daging suku. Hak daging tu sepatutnya kita bagikan. Macam tuan-tuan tahulah di tempat-tempat yang di Afrika di mana mereka ni hanya makan daging. Lembu tu murah, tapi daging tu mahal. Jadi maknanya dia tak mampu nak beli. Maaf, daging tu murah, lembu tu mahal. Dan jadi dia terpaksa tunggu waktu rebel lah. Jadi alhamdulillah kita yang mampu ni, kita hantar di tempat mereka untuk rasa setahun sekali makan daging rebel. Kita kat bukan kata setakat berapa puluh-puluh hari kita boleh makan tubik mentah kat daging apa, daging original ke tak daging original ke daging stok, kita boleh rasa. Dan itu setahun sekali. Jadi sekadar itu hamba berhenti dahulu. Kita akan sambung lagi insya-Allah bukan dapat. Kalau tak ada ni waktu-waktu yang sama, sambung pada bagaimana Nabi Ibrahim untuk menyempurnakan hajat, yang mana untuk melunaskan mimpinya berkaitan untuk sembelih pada putera yang disayangnya, iaitulah Ismail bin Ibrahim Khalilullah. Sekadar itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil ala siratal mustaqim. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina was salamah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود وداء الأكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود وداء الأكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود وداء الأكبر. بسم الله الشافي، بسم الله كافي، بسم الله موافي، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.